Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah, syukur kita berkumpul pada hari ini bagi satu majlis ilmu dan alhamdulillah juga kita dapat bersama dengan yang berbahagia Ustaz Fadli Rusli. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah untuk kita bincang dan kita cakap tentang topik kita iaitu cucu Datuk Nenek cucu tumpang lalu. Betul. Tapi sebelum tu nak ucapkan terima kasihlah pada yang sedang hadir pada hari ini. Dan hari ini tujuan masjid adalah seperti biasalah, selain daripada majlis ilmiah ni, kita juga nak mengumpul dana untuk membantu masjid. Dan dana ini adalah dana khusus bagi dana program-program masjid seperti yang anda bersama dengan kita pada hari ini. Ini semua adalah sumbangan-sumbangan daripada para jemaah, para dermawan yang telah pun memberikan sumbangan. Maka itu masjid boleh mewujudkan rancangan-rancangan istimewa seperti rancangan pada malam ini. Selain daripada rancangan malam ini, juga ada rancangan-rancangan yang lain lah, acara-acara yang lain, ada juga kelas-kelas tambahan, ya, kelas-kelas Quran dan sebagainya. Jadi ini semua adalah sumbangan daripada para jemaah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sumbangan anda kita dapatlah bersama pada hari ini untuk mengendalikan rancangan yang di mana dikatakan dengan topiknya cucu Datuk Nenek cucu tumpang lalu. Dan seperti kita tahu, hidup di zaman moden ni kita dilengkapi dengan pelbagai gadget. Kita nak minta tolong senang, Google. Type je, tangan terbakar. Bagaimana nak merawat tangan terbakar, type Google, Google akan tolong. Ataupun bagaimana nak cari Ustaz Fadli, dulu kena tanya orang, kau ada nombor tak Ustaz? Sekarang senang, semua Instagram kan, untuk kontak. Tapi dalam masa dunia yang semakin moden, dengan teknologi, dengan cara nak berhubung semakin mudah, ada di antara golongan manusia juga masih lagi meminta bantuan daripada jin, Ustaz. Masih lagi lah menggunakan khidmat jin ataupun dikenali sebagai khadam. Jadi itulah tujuan kita pada hari ini, untuk berkongsi tentang mungkin salah silap yang dilakukan oleh diri kita sendiri, oleh ahli keluarga, kawan-kawan, jiran kita, yang mana nampak macam betul. Tapi sebenarnya salah. Betul. Antaranya, kau masuk tempat sini, kau nak kena cakap Datuk Nenek cucu tumpang lalu sebab ini tempat dia. Jadi kita dalam dunia ni, kita hidup bukan saja manusia, Ustaz. Betul. Kita ada jin, kita juga ada manusia, ada binatang kan. Jadi kita perlu ada this bonding ataupun perlu ada respect lah antara satu sama makhluk-makhluk Allah ni kan. Jadi bagaimana kita nak respect dengan jin? Perlukah kita respect makhluk jin ni? Dengan sampai kita nak buang air kecil masuk dalam hutan kau dah cakap belum? Tumpang Datuk Nenek cucu tumpang buang air kecil. Cakap sini macam mana Ustaz? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalal ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak daripada Masjid Mujahidin atas undangannya. Itu yang pertama sekali. Kemudian alhamdulillah bersama dengan Al-Fadil Abang KC champion. Biasa dipanggil champion tu maknanya alhamdulillah memang champion lah dalam masalah benda-benda seperti ini. Alhamdulillah. Baik, menjawab daripada soalan KC, sebelum kita nak masuk ke bahagian macam mana kita nak menghormati antara satu dengan lain, maknanya antara manusia dan juga jin contohnya, ataupun manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Pertama kita kena fahamkan dulu makna jin dahulu, itu saya rasa lebih tepat lagi. Jadi kalau kata jin itself diambil daripada dua huruf, iaitu yang berasal daripada huruf jim dan huruf nun. Jadi kita kena faham dalam kaedah bahasa Arab, kalau ada suatu kata yang dimulakan ataupun dia punya jidr kalimah, dia punya asal kalimatnya adalah daripada dua huruf ni, iaitu huruf jim dan huruf nun, maka maknanya adalah sesuatu yang kita tak nampak ataupun sesuatu yang menjadi penghalang. Huruf jim dan huruf nun.
Contohnya apa? Contohnya kalau dalam bahasa Arab kita panggil sebagai janin. Tahu janin dekat mana tak? Janin kat dalam perut kan? Biasanya untuk seorang wanita kan ada bayi di dalam janin. Janin sama. Dalam janin tu ada 2 huruf. Iaitu huruf jim dan huruf nun. Janin. Sekarang masalahnya boleh nampak tak? Jadi kalau pergi doktor, ada x-ray lah, ada ini, baru boleh nampak. Tapi kalau dengan mata kasar saja kita tak dapat nampak. Tidak terlihat. Ataupun dia pun tertutup dengan perut. Jadi tak nampak. Dia masalah perut ni kadang-kadang sensitif sikit kesnya. Dia pegang-pegang macam gini kan, memang sensitif kan. Saya punya perut ni. Aduh, dah nak Ramadan tak apa. Jadi itu yang pertama contohnya. Ataupun orang-orang yang hilang akal dipanggil sebagai apa? Majnun. Majnun ada huruf jim dan ada huruf nun. Maknanya apa? Hurufnya itu dia punya akalnya itu tidak terlihat ataupun akalnya itu tertutup. Tak nampak. Dipanggil sebagai majnun. Ataupun contohnya yang lain jannah. Okey, jannah maknanya syurga. Sekarang kita nampak syurga tak? Tak nampak. Mata kita tertutup untuk melihat syurga Allah Subhanahu Wa Taala hingga ke nanti hari kiamat baru kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jannah. Ataupun dalam bahasa Arab yang lain junnah. Junnah maknanya apa? Perisai. Jadi perisai itu adalah untuk menutupi seseorang. Jadi kalau kita faham tentang kata jin, maknanya sesuatu yang kita tidak dapat melihat. Ustaz kata kalau jin tu tak dapat dilihat. Sekarang saya banyak kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, ahli keluarga saya pun kadang-kadang boleh nampak Ustaz. Kadang-kadang ada kat dalam rumah saya, nampak putih-putih, nampak panjang-panjang rambutnya, nampaknya ada gula-gula dan lain-lainnya. Itu apa Ustaz? Itu jin. Tetapi ketika jin memperlihatkan dirinya kepada manusia, maka jin tersebut telah keluar daripada fitrahnya. Dia daripada seekor jin tu. Jadi fitrah seekor jin adalah untuk tidak memperlihatkan dirinya kepada manusia. Habis Ustaz, kalau yang bentuk-bentuk yang apa ni semua pocong lah, pontianak lah, inilah itulah, apa gondorwo lah, apalah ni semua, tu macam mana pula Ustaz? Kalau nak tahu, sebetulnya bentuk jin bukan macam apa yang kita lihat. Bentuk jin ni macam-macam bentuknya. Akan tetapi ketika mereka merubah dirinya menjadi yang selalu kita nampak, pocong lah, pontianak lah, gondorwo dan lain-lainnya, dia membaca sihir-sihir, mantra-mantra sehingga dirinya itu dapat terlihat oleh manusia dengan apa yang kita fikirkan. Kalau seorang itu takutnya yang pontianak, ya dia akan keluar sebagai pontianak. Yang takutnya itu pocong, ya dia akan keluar sebagai pocong. Kalau kita pergi Amerika, pernah jumpa Amerika pontianak? Tak ada. Kan? Atau pergi Amerika jumpa dengan pocong. Orang Amerika, what is this? I don't know what is this. Tak ada. Sebab apa? Tak ada dalam dia punya culture, dia punya adatnya dan fikiran dia tak terlintas pun. Itu yang pertama. Kemudian kita masuk ke tadi soalan daripada Abang Casey. Soalannya, bagaimana kita nak menghormati antara satu dengan yang lain, contohnya manusia dengan jin. Pertama sekali, hormat dan menghormati itu harus atau wajib dalam agama kita, iaitu agama Islam. Menghormati antara sesama, yang kecil kepada yang besar, yang muda kepada yang tua dan yang lain-lainnya. Begitu juga bukan hanya kepada manusia, tapi manusia kepada makhluk lain, haiwan dan juga jin. Sekarang kita kena faham bahawasanya bagaimana kita nak menghormati orang tersebut adalah apa? Al-ikram, itu memuliakan orang tersebut dan tidak menzalimi orang tu. Maka kita termasuk daripada kita menghormati orang tersebut. Menzalimi maknanya apa? Contoh kita menyiksa dia, ataupun contohnya kita memaki dia, ataupun kita menghancurkan hatinya, perasaannya, itu menzalimi. Nah, sekarang apakah diperbolehkan kalau kita nak masuk hutan, ataupun mungkin ada sesiapa yang kadang-kadang ada pergi cycling malam-malam, ataupun yang mungkin hiking. Ini kadang-kadang masih ada lagi. Bila nak lalu ni, tempat ni seram ni. Casey pernah tak macam pergi cycling ke apa, kemudian kiri kanan ni ada pokok-pokok macam seram gitu, macam tak ada lampu pula tu kan. Biasanya buat apa tu? Selalunya
Fikiran ni akan fikir macam-macam lah. Kan dia dah start datang Dia kan. start datang, ada kat belakang tengah kejar lah, atas pokok lah. Dia macam tu Ustaz. Kan itu lumrah sebagai manusia. Kadang-kadang kita ada rasa takut sedikit, itu tak ada masalah. Sebab tabiat ataupun tabiat sebagai manusia ada rasa takut sedikit, tak ada masalah. Tapi di sini ketika kita lakukan sesuatu yang tak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau boleh kita hindari. Tahu tak yang atuk, nenek, cucu tumpang lalu, ini di antara amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Maknanya apa? Ketika mereka ke suatu gua ataupun ke suatu lembah yang mereka kurang pasti tempatnya, maka orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, mereka akan meminta perlindungan daripada jin yang menguasai tempat tersebut. Jadi kalau kita tengok dalam tafsirnya Ibnu Kathir juga, bahawasanya dahulu jin ni tak takut dengan manusia. Jin ni takut dengan manusia dulu. Jadi ketika ada manusia lalu sahaja, mereka tak akan lalu tempat yang sama. Mereka akan pusing seperti ini. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah riwayatkan suatu hadis yang ditujukan kepada Sayyidina Umar. Bahawasanya katakan kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, ketika engkau lalu sini, maka aku lihat jin ni, syaitan ni tak lalu sini. Dia lalu begitu. Jadi dulu jin ni takut dengan manusia. Sehingga bila? Sehingga datangnya orang-orang jahiliyah ni, mereka meminta pertolongan, meminta perlindungan daripada makhluk-makhluk tertentu dalam suatu lembah tertentu. Maka ketika dia minta seperti itu, maka naiklah sifat sombong daripada kaum-kaum jin yang menempati tempat tersebut, sehingga mengatakan, ini dia manusia yang meminta perlindungan kepadaku. Apakah dia langgar dalam Al-Quran? Yes, dia langgar. Dalam Al-Quran, dalam surah Jin ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Yang bermaksud apa? Allah katakan ada sebahagian daripada lelaki, daripada manusia yang meminta pertolongan, yang meminta perlindungan daripada sebahagian golongan jin yang daripada kaum lelakinya ataupun jantannya, fazaduhum rahaqa, maka dia sebetulnya akan menambahkan lagi kesesatan. Jadi kalau kita nak masuk ke hutan ke apa semua, jangan minta perlindungan daripada benda-benda seperti ini. Tumpang lalu tak payah. Minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling mudah sekali. Paling mudah. Ustaz, yes. Kalau dalam emergency Ustaz, emergency nak terbuang lah Ustaz, nak terbuang. Jadi apa cara-caranya? Masuk je lah. Buang aja lah gitu. Masuk jangan buang dulu. Masuk dulu, nyangkung dulu. Jangan masuk terus buang aja. Ada tak kita kena macam masuk tandas ada baca Yes. Keluar tandas ada baca. Okey. Kalau sekarang dalam kecemasan dalam hutan ni, dalam nak masuk hutan ke nak masuk mana-mana sahaja yang kita rasa gelap, kita rasa takut ni, ada salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala As-Sami' yang Maha dengar, Al-Alim yang Maha mengetahui, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang rejam. Ataupun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pernah dengar doa tu? Maknanya apa? Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang sempurna. Min syarri ma khalaq, daripada keburukan yang apa diciptakan. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, itu sekali pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa adab-adab ketika nak buang air pun kena jaga dalam Islam. Kalau nak tengok kitab-kitab yang mana yang khusus tentang adab-adab seperti ini, antaranya dalam kitab Hidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Antaranya kalau boleh menyangkung, kemudian cara istinjaknya itu diikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Allah akan jaga. Jadi itu satu bahagianlah bab nak panggilan alam. Tapi sekarang bahagian seterusnya pula. Ni bahagian tentang ada di antara kita kalau dengar ni ada yang membacakan seolah-olah macam berselawat. Sebelum dia buat satu perkara yang syirik, dia akan berselawat. Kita sebagai orang yang biasa, dia berselawat, maknanya cari Islam dah ni kan. Lepas dia berselawat, tiba-tiba dia hembus-hembus benda-benda lah, dia pakai asap ke. Bagaimana Ustaz kita nak beritahu khususnya ahli keluarga kita yang mana memeraktikkan perkara ni, yang rasanya ada
kesalahan dari segi yang dilakukan tu. Contoh setiap hari Khamis nenek saya akan nasabkan rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dia bawa asap kemenyan, dia keliling, kemudian dia tabur-tabur lah apa benda garam. Tapi dia baca selawat-selawat tu. Bagaimana Ustaz? Sebab kata ni aku buat cara betul ni, berselawat ni. Bagaimana Ustaz? So tak ada mantra-mantra yang lain ke? Saya pernah menyampaikan beberapa kisah. Antaranya baru saya rasa semalam atau 2 hari lepas, ada sebuah keluarga ni, ini berlaku di Singapura Ustaz. Okey. Mereka ada majlis tahlil setiap hari Khamis, sebulan sekali lah, macam tu lah. Berkumpul beramai-ramai, ada majlis tahlil, ramai ahli keluarga duduk baca tahlil lah untuk arwah. Jadi arwah tu untuk arwah datuk, arwah nenek, arwah noyang, arwah moyang, semualah dibacakan. Selepas dia baca tahlil tu, kemudian pakcik dia akan baca, salah seorang daripada makcik dia akan macam kena sampuk. Dia macam dan kemudian makcik dia akan dibawa pergi dekat orang baca tahlil tu dalam bulatan kan. Ustaz. Cuba buat lagi. Macam betul lah. Orang baca tahlil tu dalam bulatan kan. Jadi makcik tu dibaringkan dekat tengah-tengah bulatan. Kemudian pakcik dia akan cakap, "Ya ahli kubur, siapakah gerangan yang datang pada hari ini?" Pakcik dia buat gitu. So dia akan cakap, "Aku Salma." Oh, nenek ah. Cepat semua cium nenek. Nenek dah datang ni. Cium. So dia akan berkumpul. Jadi tahlil tu bacaan untuk arwah. Selepas tu, jadi pada mereka, ni betul lah baca untuk arwah ni. Selepas tu ahli kubur dia ada baca bacaan jampi serapa dia. Kemudian dia yang baring tu akan cakap, "Aku Salma," contoh. Tidak ada kena-mengena dengan orang nama Salma. Jangan marah. Nanti marah pula Salma. Habis kadang-kadang dia kata, tengoklah siapa yang menjawab. "Aku Wahid." Wahid adalah great grandfather contoh. Cium ni, kopi moyang ni datang ni, cium dahi. Nanti berkumpul, cucu anak beranak datang cium dahi. Jadi bagaimana dalam acara yang baik itu ada kesyirikan, ada kurafat yang dilakukan. Bagaimana sebagai kita orang biasa ni nak nasihatkan pada pakcik-pakcik kita? "Aku makan garam lah. Kau mana tahu?" Ustaz, tu susah sikit Ustaz. Betul. Saya tengah fikir ni macam nak jawab tu, yang nak jawab pakcik-pakcik ni. Kan Ustaz? Jadi kadang-kadang sebagai manusia biasa kita hanya mampu mengawal diri kita. Betul. Dan juga kalau kita tengok ada saudara mara kita yang lain pun yang tak setuju, yang datang sebab acara keluarga lah. Jadi kita boleh tamatkan perkara ini supaya tidak dibawa ke generasi selanjutnya lah. Macam tu je lah. Betul. Jadi kalau bab macam tu, apa pandangan Ustaz? Okey. Bukan pandangan saya. Kalau bagi kita ikut dalam pandangan-pandangan ulama, khususnya dalam kitab-kitab ruqyah, banyak sekarang sebetulnya amalan-amalan yang di luar sana yang nampak seperti Islami. Ya. Begitu juga dengan maaf kata, kadang-kadang ada ketika seorang itu berubat, nampak daripada awal dia ketika dia baca-baca apa ni semua, baca Fatihah, baca ayat kursi, udah bagus. Tapi setelah itu bacaannya itu tak terdengar, ataupun bacaan-bacaan dah keluar daripada Al-Quran. Dan banyak sekali ada beberapa kes yang mungkin saya pernah hadiri. Ada sebuah keluarga ni, dia tak pernah ruqyah. Neneknya ada gangguan. So dia tak pernah berobat sebelum ni, tak pernah ruqyah dan tak tahu apa itu ruqyah. Jadi ketika dia tahu tentang obat mengobat ni, maka dia ikut kepada recommendation daripada tukang urutnya. Kemudian dia panggil orang tersebut. Ketika orang tersebut datang, dia terkejut. Orang tu sambil bawa kain kuning dan juga beberapa bunga-bunga tertentu, antaranya bunga-bunga belur, bunga mawar dan lain-lainnya. Kemudian yang neneknya itu disuruh baring di living room. Kemudian dia start bungkus nenek tersebut. Bayangkan orang belum meninggal, dia sembarang je main bungkus-bungkus. Dia bungkus macam mayat, exactly the same. Kemudian ditaburkan dengan bunga-bunga tertentu, kemudian dibaca-bacakan, diasap-asapkan. Maka keluarga ni yang tadinya tak pernah tahu rasa takut. Maka mereka semua sembunyi kat daerah kitchen. Dia sambil tengok-tengok sikit-sikit. Kemudian ada part yang mereka rasa ini dah tak betul dah. Dia orang tersebut minta pinggan, disediakan madu. Kemudian dia bilang dengan nenek tu boleh makan. Neneknya ingat pakai sudu ke makan tak. Maaf kata disuruh jilat daripada pinggan tersebut.
Kan ini tak diajarkan oleh Nabi SAW. So kalau ada sesuatu yang agak menakutkan, yang pelik, maka insya-Allah itu bukan daripada ajaran Nabi SAW. Pengobatan daripada ibadah tidak ada yang menakut-nakutkan. Jadi contoh macam tadi kan, ketika disuruh baring kemudian dia percaya bahawasanya roh neneknya datang, roh atuknya datang, moyangnya datang. Kalau kita dalam keadaan tersebut, you rasa takut tak? Takut kan? Pelik tak? Pelik. Itu bukan ajaran Nabi SAW. Jadi Ustaz, kalau macam tu, boleh tak kita cakap kita tak nak datang majlis tu? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah Tak payah datang. Sebab itu majlis keluarga tu orang cakap sombonglah dia ni. Tak apa, biar sombong kat dunia, jangan merana ke akhirat. Jadi contohnya seperti itulah. Jadi kalau kita tengok dalam Quran pun Allah katakan yas'alunaka 'anir ruh, telah bertanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang roh. Kulir ruh min amir rabbi. Katakanlah bahwasanya tentang roh ni adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika roh tu, ketika seorang tu meninggal, dia akan pindah ke alam kubur. Dah, dia tak akan datang balik sini kemudian dia akan masuk diri seorang. Jadi yang masuk tu siapa? Syaitan, jin. Dan pandainya jin ni, dia akan mengaku sebagai neneknya, dia akan mengaku sebagai atuknya dan lain-lain, sehingga apa? Dia akan menggoyangkan anak cucu, keimanan anak cucunya. Jadi bilang, nenek ada, padahal nenek dah meninggal lah. Atuk ada, rindu lah dengan atuk. Atuk pun, yang jin ni pun pandai juga. Sini cucu, atuk dah rindu. Padahal tak pernah jumpa pun dengan cucunya. Contohnya seperti itu. Jadi benda-benda seperti ini kalau boleh kita hilangkan. Sebagaimana tadi Casey katakan, tak apa. Kalau tak payah datang, tak ada masalah. Lebih baik kita kecikkan hati orang-orang seperti ini daripada kita kecikkan hati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, saya nak tanya ada 3 perkara berikut ni. Ustaz cakaplah betul, salah atau kurang tepat. Okay. Yang pertama, saya pernah dengar. Ini macam exam Tak ada. Saya pernah dengar mak-mak kita, nenek kita kata, mata kau tembel. Lepas tu ambil air, maaf ambil air kencing kau, letak dekat jari, sapu dekat mata. Sebelum tu selawat 3 kali. Wow. Dia masukkan selawat dia. Ini bukan main-main bukan buat-buat. Ini memang pernah saya dengar orang share, orang cakap dalam mata saya air kencing tu kan najis. Macam mana nak berselawat dekat air? Jadi betul. Ustaz macam mana yang ini? Dia dah jawab dah. Betul. Sesuatu yang najis kita tak boleh pakai. Jangankan untuk ini, untuk ibadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, macam tadi, untuk kita punya mata kan, untuk manusia. Bahkan untuk manusia. Kalau untuk Allah Subhanahu Wa Taala pun baju terkena najis, untuk solat pun tidak diperbolehkan, apalagi yang kita memakai najis seperti itu. Jangan itu sahaja. Sama Casey, kalau kadang-kadang terpotong, apa buat? Kalau terpotong pisau, kan? Biasanya terpotong pisau ke apa, nanti kita akan hisapkan darah, biar apa? Darah tu berhenti. Boleh tak? Darah itu apakah najis? Najis. Maka tak boleh hisap najis, tak boleh makan najis. Jadi sama seperti tadi, jangan sampai kita lap kita dengan itu. Janganlah. Okey, itu satu salah lah, confirm Seterusnya, masuk rumah. Sebelum masuk rumah, ketuk pintu 3 kali. Kalau rumah tu dah lama tak balik, rumah tu kosong, tuk 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 3 kali. Lepas tu biasalah kat depan tu berselawat dan beri salam. Bagaimana? Apa pendapat Ustaz? Okey. Kalau untuk ketuk rumah tu dipersilakan. Kalau ada orang kat dalam, ya ketuk rumah lah. Tapi kalau tak ada orang, tak payah ketuk. Sebab tak ada orang. Ada ketuk adalah alamah untuk memberitahu orang bahawasanya kita kat luar. Gitu. Tapi ini nak beritahu jin. Nak beritahu dalam jin? Dalam rumah je kan, dalam rumah orang kata ada penunggu. Ustaz, betul tak? Dalam rumah ada penunggu, Ustaz? Betul. Setiap rumah memang ada penunggu. Maknanya ada jin yang duduk dengan kita. Yes. Apakah jin tu jin yang kafir ataupun jin yang Islam, itu terpulang atau tergantung kepada rumah tersebut. Kalau rumah tu selalu dihiasi dengan ibadah-ibadah, selalu dihiasi dengan bacaan Al-Quran, surah Al-Baqarah khususnya, yang duduk dengan kita jin yang Islam. Yes. Tapi jin Islam ni, ada yang jin Islam yang maksiat, ada jin Islam yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama macam kita lah. Macam manusia. Macam manusia sama kan? Ada manusia, kita semua Islam. Tapi apakah kita semua taat pada Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam? Ada kadang-kadang kita melewing sedikit. Sama. Untuk jin pun, mereka pun boleh melewing-melewing. Nah, kadang-kadang yang melewing-melewing ni, yang kadang-kadang mereka menunjukkan diri.
dalam rumah tersebut ataupun kasih bunyi kerusi, bunyi yang lain-lain dan lain-lain. Itu semua termasuk di ini. Jadi yang pertama sekali kalau nak ketuk tak payah ketuk. Mengucapkan salam, yes. Ini disunnahkan oleh Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ataupun assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Contoh seperti itu. Baru yang tadi apa lagi nak tanya tadi? Oh, yang itu ketiga. Saja. Yang ketiga saja. Itu tentang ketuk pintu itulah, beri salam bila rumah tu kosong tak ada orang kan. Ya. Jadi yang ketiga ni yang terakhir adalah selepas kita pergi ke mungkin lalu jalan kawasan yang seram, kadang-kadang kita rasa meremang, rasa macam ada sesuatu lah ikut, rasalah, perasaan tak nampak, cuma rasa je. Adakah kita digalakkan untuk jangan terus balik ataupun boleh lepak kat kedai kopi ke, duduk kat bawah blok sekejap ke, ataupun boleh terus balik rumah Ustaz? Oh, kalau keimanannya kuat, balik terus. Kalau imannya kuat, balik terus. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu antaranya ayat kursi. Tahu tak tentang bagaimana ayat kursi itu diperkenalkan kepada kita manusia? Dia sebetulnya yang mengajarkan tentang ayat kursi adalah siapa? Syaitan. Jadi dalam hadis Nabi SAW riwayat daripada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah suatu ketika ni diamanahkan oleh Nabi SAW untuk jaga zakat fitrah. Jadi kita panggil sebagai Baitul Mal lah, tempat mana-mana dia kumpulkan makanan-makanan untuk diberi-berikan kepada fakir miskin ketika hari raya zakat fitrah. Kemudian ada seorang lelaki ni, dia datang kemudian dia mencuri. Ditangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah. Ditangkap, orang tu bilang apa? Jangan tangkap aku. Pasal nak bawa kepada Rasulullah SAW. Jangan tangkap aku. Aku ada keluarga. Aku ada sesuatu yang perlu aku berikan. Kalau engkau lepaskan aku janji aku tidak akan baik lagi. Sayyidina Abu Hurairah nampak macam kesian, lepaskan. Kemudian pagi hari jumpa pada Rasulullah SAW. Jumpa Rasulullah SAW, Rasulullah tanya, bagaimana dengan tawananmu semalam yang kau tangkap tu? Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, aku lepaskan. Rasul bilang apa? Orang tersebut berbohong, dia akan datang lagi. Betul, hari kedua dia datang lagi. Tangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah, sama. Dilepaskan lagi dengan alasan yang sama. Hari yang ketiga, kemudian datang orang tersebut, ditangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah. Dia bilang, sekarang dah tak ada. Nak bawa ke Rasulullah SAW. Kata orang tu, okey, jangan bawa aku pada Rasulullah SAW, aku akan ajarkan kepada kamu ayat yang ditakuti oleh syaitan. Kata Abu Hurairah, apa tu? Dia katakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinat, sampai akhir ayat. Kemudian apa? Dilepaskan juga. Dibawa Sayyidina Abu Hurairah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tanya, bagaimana tawananmu? Kata Abu Hurairah, orang tersebut, pemuda tersebut ajarkan aku ayat ini. Yang mana ayat ini ditakuti oleh syaitan. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Walaupun dia ni pembohong, tapi apa yang dikatakan yang tentang ayat ni adalah betul. Maka itu diajarkan oleh syaitan sendiri. Ketika engkau nak berbaring, ketika nak tidur, maka bacalah ayat kursi. Maka kalau boleh tempat-tempat yang kita rasa macam kita seram, kita takut, ataupun tak pasti, bacalah ayat kursi. Walaupun kita rasa, Ustaz, ayat kursi semua orang hafal, ayat kursi ni mungkin selalu sangat kita selalu dengar, apa-apa baca ayat kursi. Tak. Bayangkan dalam bacaan ayat kursi, kalau kita boleh fahamkan ayat kursi itu, Masya Allah, maknanya sangat luas sekali. Dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti bagi siapa sahaja yang selalu membaca ayat kursi. Jadi Ustaz, kalau ada orang dia dalam keadaan takut, mungkin dia tak terbaca ayat kursi ataupun tak hafal, apakah pandangan Ustaz tentang mainkan ayat kursi guna phone? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bijak. Masya-Allah. Ustaz, pakai phone. Phone dengan bacaan macam mana? Saya kena baca ke? Saya kena jawab ke? Saya boleh pakai jawab pakai phone. Itu Google Okey, kalau untuk pembacaan seperti itu, yes, of course akan ada efek. Cuma efeknya tak penuh. Sebab apa? Ketika kita baca ayat ruqyah seperti ini, sebaiknya kita sendiri yang baca dan kita meniatkan dalam diri kita untuk meruqyah ataupun untuk minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Phone
Dia tak boleh niatkan dirinya sendiri. Begitu juga ketika seseorang itu pindah ke rumah baru, sebaiknya untuk membacakan surah Al-Baqarah pada rumah tersebut. Ustaz, tapi saya surah Al-Baqarah saya tak pandai lagi lah. Boleh tak saya pakai YouTube untuk baca surah Al-Baqarah? Apakah sama dengan saya sendiri baca surah Al-Baqarah? Tak. Jadi yang penting adalah dia punya niat kita tu untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gadget dia tak boleh minta perlindungan, tapi ada efek tak? Of course akan ada efek. Seterusnya Ustaz, masih lagi samalah topik tentang kepercayaan orang-orang kita. Sekarang ni ada kata kau baru balik pergi cuci kaki. Cuci kaki tu Ustaz, adakah satu perkara yang memang betul hantu terus hilang? Sebab kita cuci kaki dalam rumah, dah masuk baru cuci kaki. Bagaimana Ustaz dengan kepercayaan makcik-makcik kita, mak-mak, bapak, datuk, nenek kita lah khususnya, sebelum masuk ke dalam bilik cuci kaki dulu? Okey. Dia kenapa kena cuci kaki Casey? Kenapa tak macam cuci telinga ke, cuci hidung ke, sebab cuci kita mata? kaki kita dah pijak tempat-tempat Ustaz. Dah macam itulah jawapan dia. Sebetulnya ketika kalau kita tengok cuci kaki ini sebelum masuk rumah, apakah termasuk daripada sunnah Nabi SAW ataupun tidak? Ataupun mungkin ada dalil ataupun tidak? Sebetulnya bukan termasuk daripada sunnah Nabi SAW dan tidak ada dalilnya khusus. Ketika balik rumah cuci kaki sahaja. Kalau ambil wuduk lain. Tapi kalau cuci kaki sahaja memang tak ada dalil-dalil khusus. Dan kalau untuk cuci kaki ni sebetulnya kalau untuk orang-orang dulu, yes, memang kena cuci kaki. Sebab apa? Dulu tinggal kampung. Sekarang kita kota lain. Yang mana kalau kampung kadang-kadang tanah-tanah, kadang-kadang masuk hutan, kadang-kadang pergi laut, kadang-kadang pergi mana-mana kan. Memang kadang-kadang kaki tu ataupun debu tu lebih banyak yang akan menempel di kaki. Tapi untuk zaman sekarang, insya-Allah kita dengan kasut, ada kadang-kadang dengan sandal, kadang-kadang kita pakai stokin dan lain-lainnya, maka insya-Allah abu ataupun debu itu berkurang. Bukan katakan tak ada kakinya itu bersih, tak. So maknanya ada kotoran-kotoran tertentu. Tapi di sini kalau saya selalu dengar kadang-kadang balik malam ke apa gitu, kemudian terus masuk bilik, kemudian kadang-kadang siap-siap kemudian tidur. Kemudian mimpi buruk, nanti bilang dengan mak kau tak cuci kaki kan bila balik kan. Selalu seperti itu. Itulah kau. 24 jam aku suruh kau cuci kaki. Naik berbuih mulut aku. Mak gitu kan. Berbuih mulut aku. So untuk cuci kaki ni sebetulnya tak ada. Kalau nak pun ambil wuduk. Itu paling selamat sekali. Ambil wuduk. Maknanya kita bersihkan. Kemudian ketika seorang dalam keadaan wuduk ataupun dawamul wuduk, selalu dalam keadaan wuduk, insya-Allah Allah akan jaga daripada segala berbahaya. Kemudian ketika nak balik tu yang paling penting sebetulnya. Kalau you tak sempat untuk cuci kaki, tapi you kat luar rumah tu you baca ayat kursi, you baca surah Al-Falaq, you baca surah An-Nas, you baca doa-doa untuk perlindungan daripada Allah, daripada syaitan pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan jaga walaupun you lupa ataupun tak cuci kaki. Jadi begitu. Jadi kadang-kadang bukan kita nak menyalahkan cuci kaki tersebut, tak. Nak cuci kaki silakan, tak ada masalah. Kalau saya sendiri, yes, saya walaupun nak balik macam mana pun, saya tetap akan masuk dalam rumah, pergi toilet dulu, saya akan cuci kaki. Yes, baru saya akan masuk bilik. Sebab apa? Saya rasa kaki saya ni kotor. Bila saya pijak sini, pijak sana, itu sahaja. Bukan ada niat kerana cuci kaki ni maknanya syaitan akan tertinggal kat luar rumah, tak ada. Begitu. Wallahu taala alam. Seterusnya Ustaz, kita orang-orang Melayu ni kan, kita sangat rasa, pada pandangan saya lah, daripada pergaulan saya tengok orang-orang yang saya kenal, waktu maghrib tu waktu so-called paling secret lah. Saya ada seorang kawan, dia berasal dari Egypt. So masa tu pukul 6.50 lah, saya dengan dia, keluarga dia, dengan anak saya, dengan isteri saya, bawa anak-anak pergi tepi pantai main bola kejap lah. So 6.50 saya tengok Melayu lah kan. Maghrib, let's go, want to maghrib ready. Not good play gini. Lepas tu kata, what maghrib? Can play, maghrib can play, no problem. Dia dan bila dia kata macam tu, saya macam kita dibesarkan waktu maghrib tu kena masuk balik rumah, tutup tingkap, tutup pintu. Jadi adakah benar waktu maghrib tu kita kena tutup tingkap, tutup pintu, ataupun jangan berada kat luar lah sekalipun? Bagaimana Ustaz? Baik, sebetulnya benda-benda seperti ini daripada dulu lagi. Saya selalu kadang-kadang kena dengan mak saya. Bila saya main petang-petang, saya suka main bola. So kadang-kadang saya main petang apa semua sampai nak masuk maghrib.
Bila nak masuk maghrib, mak dah start panggil. Daripada tingkat atas tu dah panggil. Fadli, cepat balik, dah nak maghrib. Kadang-kadang malu kan kita. Mak kita panggil lah, cakap mak aku dah tahu. Masih nak jerit. Jadi contoh seperti itu. Apakah benda ni ada dalam Islam? Awal sekali saya tak percaya. Saya ingat maknya nak kita balik je sebab kadang-kadang kita ditakuti oleh hantu-hantu tu, tak balik maghrib nanti kena simpan dengan hantu-hantu tersebut, nanti kena culik lah, kena apa ni. Kita tengok dalam hadis Nabi SAW, riwayat daripada Sayyidatina Aisyah. Dikatakan bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, jika masuk nak masuk ke waktu senja, junhul lail, nak masuk waktu senja ataupun nak masuk ke waktu malam gelap, maka simpan ataupun kita panggil apa? Simpan ataupun kita panggil apa? Bukan panggil kita jaga, kita jaga anak-anak kita biar tak keluar daripada rumah. Kerana apa? Pada waktu tersebut syaitan berkeliaran. Dan jika pada waktu tersebut sebaiknya untuk ditutup pintu-pintu kalian dengan mengucap nama Allah Subhanahu Wa Taala. Antara contohnya dengan baca bismillah. Disebabkan syaitan tidak akan boleh membuka pintu yang ditutup dengan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah hadis daripada Sayyidatina Aisyah. Jadi kalau boleh kita lakukan seperti itu. Maknanya apa? Ketika nak maghrib tu start tutup pintu. Dan tutup itu bukan tutup saja, tapi tutup dengan bacaan bismillah. Apa sahaja makanan-makanan yang ada jangan kita biarkan terbuka. Nak tutup pun baca bismillah. Contohnya, kalau sini sekarang saya ada air. Biar tak nak syaitan ni demi minum ataupun makan daripada sini, tutup apa sahaja. Kalau tak ada penutup cawan ke penutup kuali ke apa, pakai sudu ataupun boleh pakai tisu pun boleh. Tapi kita sebutkan nama bismillah. Walaupun tisu sehelai ringan macam mana pun, kalau kita baca bismillah, syaitan tidak akan boleh angkat. Cara seperti itu. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok kadang-kadang kat masjid-masjid kan, ustaz-ustaz apa semua, kadang-kadang diorang akan siapkan tutup ke apa ni semua. Sebab itu. Jadi betul lah waktu maghrib tu balik rumah, tutup tingkap, tutup pintu. Tapi Ustaz katakan tutup dengan membaca bismillah. Baca bismillah, supaya syaitan tak dapat masuk ke dalam rumah. Yes. Cuma kadang-kadang di sini orang bilang, Ustaz, tapi rumah saya ni merasa panas Ustaz. Kalau tutup semua saya takut tak boleh nafas macam mana. Buka boleh sedikit, buka tingkapnya sedikit sahaja biar apa? Angin yang masuk. Biar angin masuk. Tak ada nanti Ustaz cakap, Ustaz dengan Abang Casey cakap suruh tutup tingkap, tutup pintu, semuanya tutup. Tu dalam besok-besok semua jumpa pergi hospital je. Ustaz kenapa? Saya tak boleh nafas Ustaz daripada semalaman. Ustaz cakap suruh tutup. Tak. Jadi seperti itu. Jadi bila boleh buka? Bila boleh buka Ustaz? Takkan tutup kan? Dia tutup. Teruskan. Jadi bila boleh buka? Daripada ketika masuk waktu isyak. Ketika masuk waktu isyak, di awal tersebut, dah boleh buka already. Gitu. Jadi kepercayaan orang dulu, amalan dulu suruh tutup tu betul lah. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ingat kalau selepas ni suruh tutup tingkap pintu tu kena baca bismillah. Aku dah tutup tingkap, jin ni boleh masuk pula rumah aku ni. Tak baca bismillah Ustaz. Baik. Jadi alhamdulillah, sebelum kita teruskan pada yang sedang menonton secara live, khususnya di YouTube, di Facebook, jangan lupalah ada kat bawah description box ni ada nombor UEN, ada nombor PayNow, ada nombor bank transfer, dan ini adalah juga kita berkumpul ni selain daripada majlis ilmu, kita juga nak mengumpul dana untuk Masjid Mujahidin. Ya, syukur alhamdulillah, dan saya nak paparkan nombor ataupun QR code yang anda boleh scan supaya anda dapat juga memberikan derma sumbangan. Ini dia. Jadi kalau dekat skrin anda, ini ada QR code, anda scan dan anda boleh berikan sumbangan pada masjid. Dan insyaAllah pada jemaah yang sedang bersama dengan kita selepas majlis ni, bolehlah ringankan tangan kalau ada kelebihan untuk berikan sumbangan. Jadi Ustaz, sekarang kita berbalik pada topik kita lah hari ni lah, tentang datuk nenek cucu tumpang lalu. So kita tahu apa yang Ustaz jelaskan awal tadi, jangan minta izin dengan jin. Kita berserah dan minta izin dengan Allah, minta perlindungan dengan Allah, insya-Allah kita akan dilindungi lah. Betul. Tapi sekarang ni pula, bagaimana pula dengan kita yang nak mempelajari sesuatu ilmu, kan? Bila kita belajar sesuatu ilmu tu, kita jumpa dengan seseorang dan orang tu pada mulanya dia mengajar semua elok lah. Cara dia mengajar tu ada bacaan dia,
baca macam ayat Quran kan, tapi lama kelamaan dia ada memberikan kita sesuatu benda ni yang kita rasa ini adalah benda-benda kurafat. Contoh macam okey, alhamdulillah, jadi untuk sekarang ni saya kasih awak kertas ni lah. Contoh ada satu kertas ni, kertas tu ada tulis macam tulis bahasa Arab. Lipat kertas ni taruh atas pintu. Jadi bagaimana Ustaz? Apakah pendapat pandangan Ustaz berkenaan perkara yang disuruh dilakukan tu? Ya. Kita kena faham bahawasanya benda-benda seperti ini, benda-benda yang macam kertas ke ataupun sesuatu apa sahaja yang berupa tangkal ataupun yang berupa azimah ataupun dipanggil orang-orang kita panggil sebagai azimat lah. Dan ini sangat popular sekali daripada zaman dulu sampai hingga sekarang. Sekarang masih ada lagi. Antaranya apa? Tak payah cakap tentang yang kertas dulu. Kita pasal tengok yang tentang baby. Okey, sebelum Ustaz teruskan, minta maaf Jadi kita nak cakap tentang tangkal azimat tu, ada yang dah tahu dah. Ada yang sini saya yakin ramai yang dah berilmu pengetahuan. Sebab ini salah ni, ini syirik. Tapi kadang-kadang ada juga yang dia tidak terlampau obvious. Yang ia adalah satu kepercayaan yang salah. Contoh, beras dalam rumah tong tu. Jangan kasih habis nanti rezeki putus. Cedok itu, benarlah seseorang beritahu saya lah, cedok beras tu. Cedok beras, nanti beras tu jangan kasih habis. Biar ada belin sikit, tambah. Lepas tu beli beras tambah. Kalau sampai habis, rezeki putus. Ataupun bad duit. Bad duit tu jangan tak ada duit. Mesti kalau tak pun adalah $10 kat dalam tu. Kalau tak nanti kita rezeki putus. Jadi benda-benda gitu, dia tak adalah gunakan ayat jampi serapah ke. Betul. Dia cuma adalah satu perkara, ni ada duit ni, okeylah nanti rezeki putus. Ataupun baguslah rumah kau banyak semut, maknanya rumah kau ni banyak rezeki. Bagaimana Ustaz? Okey, kalau nak cakap tentang rezeki kan, benda-benda seperti ini memang tak wujud sebetulnya dalam Islam. Jadi kadang-kadang jangan gitu. Kadang-kadang ada yang letak ayat-ayat tertentu kat dalam nasi ke ataupun contoh paku ke ataupun apa-apa saja, ada yang letakkan seperti itu. Maka ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Dia sebetulnya kalau nak rezeki macam tadi, takut kita putus rezeki, kita cari dalam Al-Quran mana ayat-ayat yang menjelaskan tentang rezeki. Contohnya dalam surah Nuh ayat 10 ayat 11. Nabi Nuh katakan faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh katakan kepada umatnya, istighfarlah, minta ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrarah, dan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan yang lebat. Wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah katakan apa? Dan Allah akan lipat gandakan rezeki-rezeki kalian, dan Allah akan lipat ganda ataupun berikan zuriat kepada kalian. Contohnya seperti itu, surah Nuh. Ataupun yang biasa kita selalu nampak, yang kadang selalu nampak ada orang frame 1,000 dinar. Pernah nampak? Yang 1,000 dinar. Dimulakan dia kata, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hingga akhir ayat. Maknanya apa? Wa may yattaqillah, siapa sahaja yang bertakwa kepada Allah. Takwa maknanya apa? Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan dia, Allah akan tunjukkan dia jalan keluar daripada segala masalah yang dia ada. Masalah apa? Masalah kewangan, masalah keluarga, masalah rasa takut dengan jin, masalah sihir, masalah apa semuanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki yang mana rezeki tersebut datang daripada mana-mana, semuanya dari semua arah akan datang. Contoh seperti itu, daripada kita percaya benda-benda yang seperti ini, yang sebetulnya yang dapat melemahkan keimanan kita. Kalau kita bilang tentang rezeki itu, kemudian di mana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Di mana janji Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran? Bagaimana dengan amalan-amalan yang Nabi SAW ajar kita agar kita punya rezeki terus menambah-nambah, tak terputus-putus? Di mana itu? Nah, jadi kepercayaan seperti ini, kalau boleh kita buang, kita buang. Jadi kadang-kadang saya faham kadang-kadang ada ahli keluarga ataupun kadang mak bapak kita kadang selalu nasihatkan kita, ingat pesan saya, jangan terus tolak begitu sahaja. Kadang-kadang dia boleh kecikkan hati. Ingat, dalam Islam, yes, kita perlu memberi nasihat kepada siapa sahaja. Amar bin ma'ruf, maknanya memberitahu tentang kebaikan, kebenaran. Tetapi ingat,
bukan dengan cara menghancurkan hati seorang tersebut, yang orang yang kita nasihatkan, khususnya mak ataupun bapa. Jadi kalau nak cakap, kita cakap dengan cara yang baik, seperti itu. Wallahu taala alam. Baik, sekarang ini kita dah pun masuk bahagian-bahagian untuk ada soalan-soalan yang mungkin nak tanya pada Ustaz. Bolehlah anda masuk dalam live. Live ada dua, satu live di Masjid Mujahidin punya Facebook page. Situ boleh tinggalkan komen untuk tanya soalan, ataupun live di YouTube channel Malam Seram untuk anda tanyakan soalan. InsyaAllah Ustaz akan cuba menjawablah. Tak semualah, kita akan cuba mana yang boleh kita ketengahkan lah pertanyaan-pertanyaan daripada anda yang sedang menonton. Dan sebelum tu saya nak mulakan dengan yang ni dululah. Ada yang tanya dekat sini. Kejap soalan daripada, okey ni dia. Isteri saya ni hamil berbadan 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini setelah 11 tahun menunggu kelahiran tu anaklah zuriat. Congrats. Bukan saya. Oh, mana. Kak Fizal terkejut juga ni. Jadi katanya sekarang ni Ustaz, ada makcik-makcik saya yang claim apa yang dia buat telah pun membantu memberi zuriat kepada saya yang 11 tahun tak ada anak. Sebab makcik saya pernah paksa saya untuk mandi bunga. Saya buat kerana ibu saya suruh, ikut kata makcik. Kerana dah lah, kau dah cuba cara ni, dah cuba cara tu, dah doa, dah minta ustaz tu, dah minta ustaz air, tak ada juga, buatlah ni, cubalah mandi bunga je. Jadi sekarang ni masalah dia, makcik dia claim, ni aku lah nampak, kalau aku tak suruh kau mandi bunga, kau tak ada lah zuriat ni. Macam mana Ustaz? Masya Allah. Jadi kiriman ni datang daripada nama samaran digunakan Ida yang bertanya soalan tu. Ida. Okey, baik. Kita kena faham dulu, apakah mandi bunga diperbolehkan dalam Islam? Mandi bunga diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak ada unsur kesyirikan ataupun ada mantra-mantra tertentu, minta pertolongan-pertolongan daripada jin dan lain-lainnya. Mandi bunga boleh, tak ada masalah, dan Islam suka kepada sesuatu yang wangi. Kan, bukan kita datang masjid pun of course kita pakai minyak wangi, kita ada minyak atar dan kasturi dan lain-lain, wangi. Dan Allah suka kepada sesuatu yang jamil, yang indah, yang bersih, yang cantik. Begitu juga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau untuk mandi bunga boleh tak? Kalau ada yang tanya saya, yes, dipersilakan. Mandi saja bunga, tak ada masalah. Cuma jangan jadi letakkan ketika mandi tu jangan kita baca dengan mantra-mantra tertentu. Minta kepada ini benda tu, minta kepada jin ni, minta kepada ini semua khodam dan lain-lain, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua tadi, kalau contohnya mandi bunganya itu ada unsur kesyirikan, maknanya dengan ada permintaan dengan jin ini ataupun minta dengan nama-nama tertentu, contohnya daripada khodam ke dan lain-lainnya, maka ini diharamkan dalam Islam. Masalah yang dia dapat zuriat ke tak dapat zuriat, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ketika nak melakukan sesuatu, dia bukan tentang dia punya hasil dia, tentang cara tersebut, apakah Allah redha ataupun tak redha. Saya berikan contoh. Contohnya macam tadi kan, hasilnya dapat mengandung setelah 11 tahun kan? 11 tahun. Kalau macam gitu, maaf kata contoh, ketika seseorang itu nak bantu rakyat yang fakir miskin, tapi caranya contohnya dia rompak bank. Rompak bank tapi 100% duit tersebut dia tak ambil. Dia berikan kepada fakir miskin. Hasilnya ada tak? Bantu tak fakir miskin? Bantu. Tapi cara tersebut apakah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tak. Dan ada sebahagian orang yang kadang-kadang dia bilang, ni kalau macam gitu Allah dah takdirkan apa? Kalau Allah dah takdirkan, maknanya sesuatu yang baik. Oh tak juga. Maknanya cara seperti itu, yes, Allah takdirkan. Engkau mencuri bank, kemudian duit itu berikan kepada contohnya kaum fakir miskin, tapi cara tersebut tak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang paling penting, bukan dia punya hasilnya. Jadi apakah dia mendapatkan zuriat ke tak dapat zuriat, walaupun dia dah try dengan ustaz ni ataupun ustaz itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tengok kita tetap bersabar dengan ujian tersebut, tetap ikut kepada apa yang dilandaskan dalam syariat Islam ataupun tidak. Gitu.
Jadi itu soalan yang pertama. Soalan seterusnya ada dekat sini yang tanya okey. Ini ada tanya, Ustaz, tadi ada mention tentang orang yang boleh nampak jin. Kalau orang tu boleh nampak jin pada jauh, contoh orang yang boleh nampak ni tinggal dekat Jurong tapi boleh kata, oh rumah awak dekat Woodlands ada gangguan lah. Jadi apakah pandangan Ustaz terhadap orang yang boleh nampak jin dari jauh ni lah konon? Okey. Benda seperti ini dipanggil sebagai khaliqul adah. Maknanya dia keluar daripada adat sebagai seorang manusia. Mustahil kita kat sini, kita tahu orang rumah kita tengah buat apa. Sekarang saya tahu orang rumah saya tengah masak untuk saya. Saya tahu. Mesti dia masak lemak cili padi. Padahal tengah tidur Padahal tengah morok aja tidur kat rumah, contohnya seperti itu. Kan sesuatu yang tak masuk akal dan tak mungkin terjadi pun. Melainkan saya memakai sesuatu, meminta pertolongan daripada makhluk tertentu untuk ke sana dan lihat dan beritahu saya kabar orang tersebut. Nah, itu dah salah dah. Kan tadi kita mulakan dengan apa tadi? Siapa sahaja Allah katakan bahawa ada sebahagian manusia yang meminta pertolongan daripada sebahagian kaum daripada kaum jin. Ni, fazadahum rahaqa, dia akan menambahkan lagi kesesatan. Jadi setelah dia dah terbiasa seperti itu, apa-apa dia akan tergantung dengan khodam tersebut. Ini banyak sekali saya selalu dengar kata khodam. Tahu tak, khodam tu diambil dari kata bahasa Arab khodama yakhdumu ataupun khodama yakhdimu. Maknanya apa? Pembantu. Pembantu ni bukan daripada malaikat. Ramai orang fikir, oh ni mesti khodam ni dalam bahasa Arab nampak islami. Nampak bagus ni. Ni mesti sunnah. Bukan. Khodam itu jin. Dan kalau kita minta pertolongan jin, minta bantuan daripada jin, maka itu menjadi suatu perkara yang salah, menjadi suatu perkara yang syirik, tidak diperbolehkan. Apa bezanya kita dengan dukun macam itu? Apa bezanya kita dengan bomoh seperti itu? Mana keimanan kita kan? Jadi seperti itu. Jadi kalau boleh, kalau ada orang beritahu seperti itu kan, rumah awak macam gini, dan dia tahu exactly seperti itu, maka jauhilah orang tersebut. Okey, ini ada soalan. Ustaz, saya pernah dengar orang cakap kadang-kadang ketika kita tengah solat, rasa macam ada orang berjemaah dengan kita. Kita kena tukar niat kepada solat seorang diri, kepada solat sebagai seorang imam atau makmum. Okey. Itu. Itu dia punya option dua saja. Kira tukar niat ke imam ataupun tukar ke makmum. Ini kalau dengar macam rasa orang kat belakang. Macam ada orang kat belakang. Tengah solat bersama lah. Macam dia, Allahu Akbar. Habis kat belakang, Allahu Akbar. Saya kasih option ketiga. Apa dia? Lari je. Ustaz, jangan Ustaz. Kadang-kadang jangan awak. Saya pun mungkin saya lari lah. Mungkin. Pergi kat mana-mana surau kadang. Kita kadang mall ni surau kecil. Habis tak ada orang. Habis, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam mana Ustaz? Kata kita kena beriman ni Ustaz. Beriman, jangan takut. Betul. Manusia takut Ustaz. Habis nak buat apa Ustaz masa tu? Susah betul nak jawab. Okey, jadi contoh seperti ini, apakah dia punya, sekarang kita masuk tentang yang hukum tadi. Apakah niat tersebut perlu kita dengar bila kita waladdallin belakang amin. Kena tukar, kita kena tukar niat kita menjadi imam atau tidak? Tak. Buat seperti biasa sahaja. Maknanya munfarid, solat seperti solat sendiri sahaja. Masalah kadang-kadang jin ni mereka yang jin yang muslim, mereka kadang-kadang suka ikut. Ketika seorang tu baca Al-Quran, dia kadang nak baca Al-Quran. Ketika kita solat, kadang-kadang dia akan ikut solat. Apakah diperbolehkan? Ya, silakan. Cuma jin ni kalau dia sampai bunyi macam tadi, amin ke ataupun apa sahaja, itu tidak diperbolehkan. Sebab apa? Dia menzalimi orang tersebut, dia mengganggu orang tersebut. Itu tidak diperbolehkan. Kalau dia nak ikut, boleh. Cuma jangan sampai suaranya itu masuk ke alam kita, disengajakan seperti itu. Tu jin noti Ustaz Jin bagus ini. Biasa saya dengar macam Ummu Sibyan, jin Dasim, ini jin noti. Baik, inilah membawa saya kepada soalan Ustaz dah mention ni. Kita nak tanya tentang jin ni, kita penjodoh bilangan dia apa? Seorang ke seekor? Itu yang susah dia cakap kan. Dekat sini ada seekor jin. Seekor jin, kita panggil seekor. Jin. Seekor jin yang bernama Sibyan. Ummu Sibyan. Nama dia sedap Ustaz Sedap kan?
Ummu Sibyan, macam nama Yeah. artis. Tapi sebenarnya jin ni pun ada yang mempunyai role tertentu lah. Betul, betul. Ada jin yang kerja dia untuk bantu manusia curi duit. Kita orang Melayu ni panggil toyol. Al-tuyul. Tuyul Melayu, dia al-tuyul. Al-tuyul. Tak ada, Oh, tak ada. tak ada. Jadi kalau Ummu Sibyan ni apa dari apa ni yang Ustaz boleh kongsi tentang makhluk Ummu Sibyan? Sebabnya saya pernah kongsi beberapa kisah yang mana anak kecil diganggu dalam rumah. Dan setiap kali diganggu, mata dia akan tengok atas siling dan dia akan tengok kiri kanan atas bawah macam seolah-olah benda tu bergerak. Dan orang yang berkongsi tu dia kata dia risau. Nanti dia letak bayi dia atas katil, nanti bayi dia tengah gini. Macam tengok gini. Macam tengah kejar something ah. Nanti menangis ah. Gitu. Dah tua Bawa dia bawa anak dia keluar dekat ruang tamu contoh. Anak dia dah tak ada macam tengok-tengok dan menangis sudah kurang sikit lah. Bawa masuk bilik aja. Dan orang kata, oh ini gangguan jin Ummu Sibyan. Apa pandangan Ustaz? Okey. Baik. Kalau jin ni mereka mempunyai kerja-kerja tertentu untuk mengganggu manusia. Antaranya contoh yang lain ada contohnya jin dasim. Mengganggu antara pasangan-pasangan, mengganggu rumah dan lain-lainnya. Kalau Ummu Sibyan, sebetulnya kata maknanya ibu. Sama je kan ummi kan, ibu. Sibyan diambil dari kata bahasa Arab sabi. Okay? Sabi dia punya singular, pluralnya sibyan. Maknanya ibu kepada anak-anak ataupun baby-baby. Oh, seram Dia jangan namakan anak, nama Ustaz cakap tadi Ummu Sibyan, sedap ah. Dah lahirkan anak, saya nak namakan anak saya Ummu Sibyan, jangan. Itu jin, okay? So kerjanya apa? Dia mengganggu budak-budak. Jangankan budak-budak, dia pun boleh mengganggu seorang wanita yang sedang mengandung. Pun boleh juga. Ini tugas daripada Ummu Sibyan. Jadi contohnya seperti tadi. Betul, banyak sebetulnya kes kadang-kadang baby nangis je all the way. Walaupun kita dah tukar pampers, kemudian dah contohnya takutnya masuk angin dan lain-lain, dah pergi doktor dan lain-lain. Tak jadi. Tiap kali maghrib mesti nangis. Apa nak buat? Nah, antara yang pertama sekali adalah ruqyahkan mak bapaknya. Kadang-kadang benda ni yang mengganggu dia adalah berasal daripada gangguan daripada mak ataupun bapaknya yang memang terkena sihir ke ataupun mungkin ada gangguan saka dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham bahawasanya yang mengganggu anak kita ni adalah Ummu Sibyan. Yang kerjanya Ummu Sibyan ni adalah kadang-kadang dia akan selalu pernah dengar tak? Kadang-kadang kalau ke atas rumah tu ada bunyi duk 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 duk. Betul. Kadang-kadang bila kita jalan sini dia ikut. Bila kita jalan sini dia ikut. Pernah macam gitu? Saya tak pernah lah. Kita saja je tanya je. Kalau rumah ada gangguan ke tak ada gangguan kan. Jadi contoh seperti kalau bunyi nak tahu bunyi yang gangguan bukan orang atas. Bunyi yang duk ataupun bunyi seret furniture ke apa ni semua, guli ke apa, bukan gangguan rumah atas tapi rumah kita. Jadi jin ni dia bukan macam kita tahu, jalan atas lantai. Yang bunyi ini kadang-kadang ke atas tu, kadang-kadang disebutkan dalam kitab ruqyah, mereka suka di atas atap. So kalau HDB, atapnya mana? Bukan atap yang tinggal paling tinggal atas tu, kesian orang beli atas tu. Kita punya ceiling tu. Cara dia jalan bukan seperti kita jalan, dia punya crawl. Itu Ummu Sibyan. Jadi bunyi duk. Itu daripada gangguan-gangguan jin. So anak tu yang tengok tu apa yang kita boleh buat Ustaz? Kadang-kadang untuk tenangkan dia. So tenangkan banyak. Boleh bacakan ayat ruqyah ataupun nak bacakan ayat kursi. Ayat ruqyah tu apakah dalam golongan ayat ruqyah? Okey, paling mudah sekali yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang mana Nabi SAW selalu bacakan kepada kedua cucunya, Sayyidina Hasan dan yang Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma. Yang dimulakan kata u'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Yang maksud apa? U'idhukuma, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kalian berdua, min kulli syaitanin wa hammah, daripada syaitan, gangguan syaitan dan juga haiwan yang berbisa. Wa min kulli ainin lammah, dan daripada pandangan mata ain yang jahat. Pernah dengar kata ain kan? Pandangan. So
So ini di antara doa daripada Rasulullah SAW. Ni apa nama doa tu Ustaz? Kalau nak Google type apa? Doa. Doa cucu Rasulullah bukan Tapi kalau kat Google, you boleh tulis saja doa Rasulullah SAW kepada kedua cucunya. Itu yang akan keluar. Akan keluar tu. Akan keluar So tu. ini amalan kita baca untuk cucu ke untuk anak cucu, kita. untuk anak kita, boleh, tak ada masalah. So baca setiap malam ke macam mana Ustaz? So maknanya kita pegangkan kat kepala dia, pegang ataupun kat dada dia, bacakan. Kalau untuk lelaki, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Kalau untuk anak perempuan, u'idzuki bikalimatillahi tammah. Contoh seperti itu. So ulang. Boleh baca 3 kali, boleh baca sekali boleh, 3 kali boleh, 5 kali boleh, 7 kali boleh. Ambil yang witr. Witr tu maknanya yang ganjil. Jadi itulah alhamdulillah kita dah hampir-hampir sampai di penghujung rancangan ini. Sebelum kita akhiri, sebelum kita menjemput iaitu yang berbahagia Haji Ismail yang akan ada pengumuman yang nak dibuat. Mungkin akhir kata daripada ustaz untuk yang sedang menonton di Facebook, di YouTube yang berada di Dewan Masjid ini, mungkin apa kata-kata ustaz untuk kita semualah supaya kita ni masih dalam golongan-golongan yang tidak melakukan kesyirikan Ustaz. Baik, sangat mudah sekali. Apa sahaja yang kita lakukan di dunia ini, semuanya kita minta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang kita lakukan, kalau boleh kita cari hadisnya, cari daripada dalil daripada Al-Quran ataupun daripada ijma' ulama, daripada amalan-amalan orang-orang yang soleh, amalan-amalan para ulama. Kalau kita boleh buat, kita buat. Cuba kita tengok dalam amalannya para sahabat Nabi SAW. Contohnya Asyar Mubashirin bil Jannah. 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk syurga. Kenapa boleh 10 sahabat ni dijanjikan masuk syurga? Cari siapa sahaja. Dan bila kita dapat siapa sahaja, cari amalan apa yang selalu dilakukan. Jadi contoh seperti itu. Kalau mereka tidak melakukan benda-benda seperti ini, perkara-perkara yang syirik, perkara yang khurafat, maka tinggalkan. Sangat mudah sekali. Ingat, dalam kehidupan kita, carilah redha Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Dan Ustaz, yang terakhir, rumah yang bagaimana akan menghalau jin dan mengundang malaikat? Okey. Baik, kalau yang untuk rumah untuk menghalau jin ataupun jin yang tidak baik ataupun syaitan dan akan mengundang malaikat, kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi katakan, La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian ini seperti kubur. Maknanya apa? Di antaranya senyap, sunyi, sepi, tak ada bacaan Al-Quran. Tak ada azan, tak ada solat berjamaah, tak ada zikir, tak ada pembelajaran mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW dalam rumah. So ingat, rumah ni antara rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan tak diberikan kepada semua orang. Ada orang contohnya maaf kata CPF-nya kuat. CPF-nya banyak. Tapi disebabkan oleh situasinya, contohnya kena jaga mak ataupun bapa yang bedridden. Tak boleh ke mana-mana dan dia anak tunggal. Saya mampu untuk beli rumah, tapi kena jaga mak bapak, saya tak boleh beli rumah. Maka ketika seorang itu diberikan rezeki berbentuk rumah ni, maka gunakan rezeki tersebut untuk dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada motor, dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kereta, dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada mes, ada apa ni semua, dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pakai rezeki itu, biar rezeki itu bermanfaat. Jadi hidupkan seperti ibadah-ibadah dalam rumah. Insya-Allah malaikat akan selalu masuk dalam rumah dan syaitan akan selalu keluar daripada rumah. Masa azan buka azan ataupun sendiri azan. Kalau you boleh azan itu sebaik-baiknya. Azan. Kemudian ada tazkirah sikit, kadang-kadang duduk 5 minit dengan anak-anak. Oh bagus seperti itu. Yes. Lepas tu mungkin sembahyang berjemaah, ada mengaji. Betul. Kan? Jadi itulah rumah yang akan datangnya malaikat. Betul. Dan larinya makhluk jin. Semoga insya-Allah rumah-rumah kita dalam kategori rumah macam itulah dan insyaallah kita sekarang nak mengundang yang berbahagia iaitu Encik Tuan Haji Ismail untuk memaklumkan program-program pada minggu depan. Dipersilakan. Terima kasih KC Syamsian dan Ustaz Fadli Rosli dengan penyampaian acara yang baik dan saya rasa kita dapat menimba ilmu sebagai pedoman kita di rumah atau di luar-luar sebagai
jalan hidup kita insya-Allah. Kita ada rancangan santai bersama Masjid Mujahidin iaitu jatuh cinta pada Al-Quran bersama Ustaz Zahil Zakaria, Ustaz Muhammad Syahid Sazali dan Didi Sazli di Dewan Solat Masjid Mujahidin pada hari Sabtu 5 November 2022 pada jam 8.30 malam. Program ini akan disiarkan di Facebook Masjid Mujahidin. Kami mengundang hadirin hadirat untuk bersama-sama dengan kami insya-Allah pada hari yang tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz dan Fali, ada apa-apa yang nak Boleh. disampaikan? Kita nak menjemput, terima kasih Tuan Haji. Terima kasih. Kita nak menjemput Ustaz untuk membaca doa penutup bagi majlis ini. Semoga kita semua mendapat sedikitlah ilmu dan juga jauhkanlah diri kita daripada kesyirikan, melakukan benda-benda yang kurafat. Dan insya-Allah semoga kita menjadi seorang Muslim yang sentiasa, kata Ustaz tadilah, bertakwa, melakukan apa yang digalakkan dalam Islam dan meninggalkan segala yang dilarang. Silakan Ustaz doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana. Allahumma hafazna wa hafaz man ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh man ma'ana. Allahumma asimna wa asim man ma'ana. Allahumma arfa' darajatina warfa' darajati man ma'ana. Minna du'a wa minkal ijabah. فاستجب دعاءنا يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال ونجنا من أهل الضلال وفعل الجهال ونعوذ بك من شر الفتنة مسيح الدجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, kita dah sampai di penghujung program ini. Terima kasih pada jemaah yang datang, dan sebelum pulang, kalau ingin berikan sumbangan pada masjid, bolehlah silakan masuk ke dalam tabung masjid. Dari pihak Masjid Mujahidin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.